wabarakatuh. Saya Nur Amalia Dania dari kelas 5 Bija SK Tamirat. Hari ini saya ingin membentangkan hasil projek bahasa Arab saya. Mahaza Haza aruzun, haza samakun, haza dajajun, haza uzolatun, haza fawakihu, haza khudrawatun. Mahiyal ma'kulat al-brutinat Al-makulat al-butinat mislu dajajun, samakun, wa lahmun. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan seimbang? Makanan seimbang bermaksud makanan yang mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Nyatakan 3 makanan yang tergolong dalam makanan seimbang. 3 makanan yang tergolong dalam makanan seimbang antaranya ialah nasi tergolong dalam sumber karbohidrat, ikan tergolong dalam sumber protein, dan sayur tergolong dalam sumber vitamin. Cadangkan menu sihat untuk sehari. Cadangan menu sihat untuk sehari adalah dengan mengambil roti dan air susu untuk sarapan pagi. Selepas itu, untuk makan tengah hari pula, kita bolehlah mengambil nasi, ayam ataupun ikan, sayur dan air kosong. Manakala untuk menu makan malam pula ialah nasi, daging, sayur dan air, teh. Apakah makanan ruji bagi rakyat Malaysia? Makanan ruji rakyat Malaysia adalah gandum. Apa yang dimaksudkan dengan simpanan wang? Simpanan wang bermaksud duit yang disimpan di tempat simpanan seperti bank ataupun saham untuk digunakan apabila diperlukan masa hadapan. Alhamdulillah. Baik, okey Dania. Terima kasih sebab join kita punya sesi soalan hebat hari ini. Ini ialah lanjutan daripada projek PBL dan KMR yang kita dah buat sebelum ini. Saya dah video Dania. Bagus, cantik, kreatif. Okey, jadi hari ni kita nak sambung sedikit lah. Dan ini merupakan tahap yang terakhir lah sebelum habis keseluruhan PBL dan KMR ni. Baik Dania, tadi Dania dah dengar Alia jawab soalan kan. Jadi saya nak tanya soalan yang sama kepada Dania. Kalau Dania diberi peluang untuk membuat perniagaan makanan sihat, apa yang Dania nak jual? Saya menjual sayuran dan buah-buahan. Menjual sayur-sayuran dan buah-buahan tu adakah jual macam di pasar tu, jual yang ada jual ikan apa semua tu, kita beli sayur dengan buah-buahan, ataupun sayur-sayuran ni dah dibuat sesuatu, ataupun buah-buahan ni jual buah-buahan yang dah dipotong ke macam mana? Yang dah dipotong. Baik, jadi buah-buahan dah dipotong. Kalau sayur-sayuran jual macam mana? Jual sahaja perlu dipotong. Jual apa? Jual sahaja tapi tak perlu dipotong. Oh, jual macam dekat kita tengok dekat kedai biasalah. Dia tak nak buat sesuatu daripada sayur-sayuran tu, sebab kalau Dania jual macam dekat kedai biasa, orang datang beli sayur tu, kedai lain pun ada buat juga. Okey, kedai lain pun ada pasar semua kan. Apa yang Dania boleh buat dengan sayur-sayuran tu supaya dia jadi lain dari yang lain, menyebabkan ramai lagi orang datang ke kedai Dania? Sandwich sayur. Okey. Jadi Dania nak buat sandwich sayur. Okey, ini satu idea yang baik Dania.
Sebab orang lain dia jual sayur sahaja, tapi Dania daripada sayur Dania buat sandwich. Selain daripada sandwich, apa lagi makanan yang kita boleh buat? Sup sayur. Oh, okey. Sup sayur ada, sandwich ada. Jadi kedai Dania ni memang betul-betul kedai yang sihat. Baik, Dania, macam mana Dania nak memberitahu kepada pelanggan Dania, kedai Dania menjual makanan yang sihat dan makanan yang seimbang? Hmm, Macam mana Dania nak bagi tahu dengan pelanggan-pelanggan Dania? Datanglah kedai saya ni ada buat jual ni. Buat? buat poster di kedai. Oh, okey, buat poster di kedai. Selain daripada tu, Buat iklan. buat iklan. Iklan ni nak letak Iklan di mana? TV. Oh, iklan di Di TV. Ha? Iklan di? TV. Okey, ini memang sudah maju dah ni poster di kedai, iklan di TV. Jadi Dania dah berniaga, kemudian Dania dapat keuntungan. Apa yang Dania nak buat dengan duit yang Dania dapat tu? Sedekah kepada anak yatim. Okey, lagi? Dania fikirlah Dania dah dapat duit banyak ni. Apa yang Dania nak buat lagi ni dengan duit yang banyak-banyak ni? Simpan dalam bank atau saham untuk masa depan. Okey, ada simpanan dan ada juga saham untuk masa depan. Contoh kegunaan untuk masa depan? Untuk menyambung pelajaran ke universiti. Baiklah, untuk sambung pelajaran ke universiti. Baik, macam saya bagi tahu tadi, okey, ini Dania dah berniaga, kemudian Dania dapat keuntungan yang banyak. Dania nak simpan duit tu untuk sambung belajar. Okey, saya rasa semasa Dania dah dapat keuntungan ni, Dania dah dewasa sebenarnya kan. Jadi untuk sambung belajar, kalau kita dah tua pun kita masih belum belajar di universiti. Jadi jawapan Dania ni sangat baiklah untuk menyambung pelajaran. Baik, Dania, apa yang terjadi kepada kita kalau kita kekurangan zat makanan? Cuba Ustazah ulang sekali. Okey, apa kesan kekurangan zat makanan? Kita tidak sihat dan gemuk. Dia tidak sihat dan Gemuk. gemuk. Macam mana pula boleh jadi gemuk? Dia kurang zat makanan? Kekurangan zat makanan maksudnya Kerana dia dia makan makan kekurangan zat makanan bermaksud dia makan tak cukup. Dia kurang dapat zat karbohidrat, dia kurang dapat protein kan. Macam mana pula dia boleh jadi gemuk? sebab dia makan makanan yang tidak sihat. Sebab dia makan makanan yang tidak sihat. Okey. Selain daripada orang menjadi kurus kan. Kurus sangat sebab tidak dapat zat makanan yang cukup. Dan yang kata orang boleh jadi gemuk juga sebab dia tidak dapat makanan. Sebab dia sentiasa makan makanan yang tidak sihat. Okey, betul juga jawapan Dania tu. Baik, pada pendapat Dania, mengapa kita perlu makan makanan yang seimbang? Kenapa kita perlu makan karbohidrat banyak ni je. Kalau protein banyak yang ini je kita boleh makan. Kita tak boleh makan lebih, kita tak boleh makan kurang sangat. Kenapa kita perlu makan makanan seimbang? Berikan 2 sebab.
Oh. Dua sebabnya ialah jika tidak makan makanan seimbang, kita tidak akan sihat dan minda yang tak cerdas. Okey, kalau kita Minda kurang, yang kalau kita kurang makan makanan yang tak seimbang, kita akan sakit dan kita tak cerdas. Baik, pada pendapat Dania sebagai seorang pelajar, apa makanan yang paling dapat membantu untuk fokus dalam kelas? makanan yang sihat seperti buah-buahan, sayuran. Okey, seperti buahan dan sayur-sayuran. Baik, bagus. Okey, sekarang saya nak pergi ke soalan bahasa Arab. Jadi jawab dalam bahasa Arab lah sebab yang ini kita dah belajar. Okey, soalannya ialah Maza tufaddilina? Maza tufaddilina? Apa yang Dania suka? Maza tufaddilina? Dania nak jawab. Ana ufad dulu kekun. Okey. Limaza, kenapa Kak Kun? Kenapa Dania suka makan Kak Kun? Kenapa bukan makrunatun? Bukan asirun? Kenapa suka Kak Kun? Kerana manis nyaman dan sedap. Manis dan sedap. Okey. Sedap. Okey, baik. Kak Kun merupakan makanan yang Dania suka. Disebabkan Dania suka, adakah Dania perlu makan Kak Kun setiap hari? Tidak. Tidak. Kenapa tidak makan setiap hari sedangkan Dania suka makan Kak Kun? Sebab kekun tidak berkhasiat. Dia tidak berkhasiat. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia jadi tidak berkhasiat? Kita akan jadi gemuk. Okey. Kalau kita makan, kita akan jadi gemuk. Apa bahan dalam kek itu yang tidak berkhasiat sebenarnya? Krim dan Okey. Ada krim lagi? krim dan manis-manisan. Ada krim dan manis-manisan sebab kek memang diperbuat daripada gula yang sangat banyak. Okey, dalam kek pun dah ada gula, krim pun nanti dia letak gula, kalau ada coklat, ada hiasan-hiasan, semuanya ialah makanan-makanan yang bergula. Baik, Dania ada kertas dengan pensel untuk kita buat soalan kira-kira ni. Bersedia? Ada? Okey, baik. Sekarang ini soalannya ialah Puan Ani seorang pengusaha restoran makanan sihat. Daripada hasil keuntungannya, dia telah menyimpan RM7,630 ke dalam bank dengan kadar faedah 3% setahun. Berapakah nilai faedah yang diterimanya pada akhir tahun itu? Dapat? Saya ulang semula. Puan Ani seorang pengusaha restoran makanan sihat. Daripada hasil keuntungannya, dia telah menyimpan RM7,630 ke dalam bank dengan kadar faedah 3% setahun. Berapakah nilai faedah mudah yang diterimanya pada akhir tahun itu? 7,858.
6%. Okey, baik. Cuba Dania kira sekali lagi. 3/100 darab dengan 7,630. Okey, saya tunjukkan. Macam ni. Okey, cuba kira. 3% darab dengan 7,630 ialah 22,860. 22,890. Dania dah bahagi dengan 100. Tiga persen darab bahagi dengan 100. Lepas tu jawapannya 0.03 darab dengan 7,630 ialah jawapannya 228,9%. Okey, Dania. Bagus. Itu jawapan yang sebenar. Kalau Dania jawab yang tadi mula-mula 22,890, Dania belum bahagi dengan 100. Okey, tapi jawapan kedua Dania tadi RM228.90 itu jawapan yang sebenar kerana itu adalah jumlah kepada 3%. Jadi maksudnya sekarang Puan Ani ni dia simpan duit RM7,630 dalam bank. Ini duit dia. Kemudian disebabkan dia simpan dalam bank, bank memberi faedah, beri kelebihan kepada dia. Bank bagi Puan Ani ni duit sebanyak RM228.90. Jadi untung ataupun tidak Puan Ani simpan duit dalam bank? Untung. Untunglah sebab dia dah ada duit dia, kemudian bank bagi lagi duit sebanyak 200 lebih. Okey. Dania, di sekolah kita ada juga satu program yang murid-murid makanlah pada waktu pagi. Apa nama program tersebut? Sarapan pagi. Program sarapan pagi. Ada nama dia. Apa nama dia sebenarnya? Selalu cikgu sebut dekat sekolah. Untuk RMT. RMT. Baik, apa nama penuh RMT tu? R rancangan, M rancangan makanan. Okey, T Rancangan makanan. rancangan makanan. Apa rasa-rasanya T tu? Rasa-rasa Dania lah. T tu apa? Rancangan makanan. T untuk? Dania terima RMT tak? Tidak. Tidak. Okey, so RMT dan yang kata rancangan makanan tahun. Baik. RMT ni maksudnya ialah rancangan makanan tambahan. Siapa je yang dapat RMT ni Dania? Orang yang miskin. Okey, baik, orang yang miskin yang tidak mungkinlah dia tidak dapat makanan yang
macam orang lain lah. So adalah program RMT untuk membantu murid-murid ni dapat makanan yang seimbang. Dania selalu tengok kawan-kawan dekat dalam kelas makan RMT. Pada pendapat Dania, adakah makanan yang disediakan itu makanan yang seimbang? Ya. Okey, baik Dania. Terima kasih Dania, soalan dah habis. Jadi saya ucapkan terima kasih Dania Syabas atas kesungguhan Dania dan ahli keluarga dalam menjayakan program PBL dan KMR ini. Sesi inilah sesi terakhir dan nanti kalau ada apa-apa saya akan maklumkan di dalam grup. Mungkinlah dia punya keputusan nanti paling cepat mungkin minggu depan, paling lambat nanti mungkin dalam 2-3 minggu lagi lah baru keluar keputusan untuk pertandingan PBL KMR hari ini. Okey, secara keseluruhannya saya berbanggalah dengan Dania, walaupun dalam kelas nampak Dania macam agak pemalu untuk bercakap, tetapi di sebalik daripada sikap pemalu Dania mempunyai banyak idea yang bernas. Okey. Jadi dengan sesi macam ni, saya sebenarnya secara tak langsung dapat mengenali Dania lah.